Baik penonton, seperti yang kita janjikan, sekarang ini kita akan terus saja berbicara berkenaan sambutan Bulan Solat Kebangsaan 2022 bersempena dengan kita telah pun memasuki bulan Rejab dan ianya merupakan satu bulan yang cukup mulia untuk kita semua umat Islam. Dan perincian untuk kita mengetahui berkenaan Bulan Solat Kebangsaan 2022 ini, kita bersama dengan Tuan Haji Ruslan Said yang merupakan pengarah kanan dakwah JAKIM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, apabila kita bercakap berkenaan bulan solat kebangsaan ini, mungkin ada polemik daripada sesetengah orang yang mengatakan solat pun ada bulan juga. Jadi mungkin untuk permulaan ini pencerahan daripada pihak JAKIM sendiri. Kenapa bulan Rejab ini dipilih sebagai bulan solat kebangsaan bagi tahun 2022 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama kali kerana mengundang untuk sama-sama berkongsi info pada pagi ini. Okey, berbalik kepada apa yang kita akan sembang-sembang pagi ini, yang berkongsi info adalah kaitan dengan sambutan bulan solat peringkat kebangsaan yang pertama kali diadakan di peringkat kebangsaan. Dan sebelum ini ada juga di negeri-negeri yang melaksanakan kempen solat dan sebagainya. So apa yang telah kita mengambil pendekatan di sini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bulan solat tadi. So kita memilih bulan solat peringkat kebangsaan ini pada bulan Rejab. Pada hari ini kita dah masuk 1 Rejab, Alhamdulillah. Dan insya-Allah akan dilancarkan bulan solat ini pada 2 Rejab, iaitu pada 4 Februari, pada besok harilah, hari Jumaat insya-Allah. Kenapa kita memilih bulan Rejab ini adalah sempena dengan peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 27 Rejab merupakan kewajipan solat kepada seluruh umat Islam. Dan itulah peristiwa yang amat penting yang berlaku dalam Isra' Mi'raj, yang merupakan satu mukjizat yang besarlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah difadukan solat pada bulan tersebut. Situlah mengambil menghayati peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Kita melancarkan yang bulan solat ini. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa perlu bulan solat ini bulan Rejab? Adakah bulan-bulan lain kita tak perlu solat? Tidak, bukan itu maksudnya. So, kita nak ingatkan balik, ingatkan kembali tentang peristiwa yang besar yang berlaku pada Isra' Mi'raj tadi. Allah. Itu antara intipati pentinglah kenapa pemilihan bulan Rejab ini cukup signifikan untuk kita melaksanakan sambutan bulan solat peringkat kebangsaan ini. Mungkin Tuan juga boleh kongsikan apa antara program-program yang telah diatur sempena sambutan bulan solat kebangsaan ini. Alhamdulillah sepanjang bulan solat ini, dan sebenarnya kempen itu akan berterusan. Bukan kata sepanjang bulan ini, cuma bulan ini banyak program yang telah diatur, di mana kita telah rancang bersama-sama dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri dan juga pihak-pihak NGO untuk membantu merancangkan kempen bulan solat ini. Antara perincian kita yang telah kita atur bersama-sama pihak negeri adalah kempen solat berjemaah, kemudian masjid to masjid. Kita ada konvoi motosikal yang untuk kita merancangkan lagi aktiviti solat tadi, dan termasuklah solat-solat sunat kita kempen solat duha secara berjemaah, zuhur berjemaah, dan juga kita ada forum perdana, dan kita rancangkan juga penjelasan tentang solat itu di tempat-tempat awam, mungkin melalui kursus tahsin untuk nak membetulkan solat, bacaan Fatihah dan sebagainya. Dan kita juga ada kuliah-kuliah yang berterusan di masjid. Dan kita ada juga program Jom Solat Anak Muda, itu antara pengisian. Dan kita juga ada kerjasama dengan pihak Food Panda, Grab dan sebagainya. Itu tak menunjukkan bahawa solat itu perlu dilaksanakan menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam. So sesiapa pun wajib fokus kepada solat yang paling utama sekali. Kerana solatlah merupakan amalan pertama akan dihisap di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah yang program itu sebenarnya banyak lagi aktiviti, tapi yang pastinya aktiviti ini telah disusun atur di peringkat negeri dan mengikut kesesuaian inisiatif yang ada di negeri berkenaan. Sama ada diadakan di masjid ataupun di pasar raya, di tempat-tempat awam dan sebagainya. Itu yang kita cuba ketengahkan.
Dan walaupun kita masih lagi dalam tempoh pandemik ini, kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mungkin dari sudut penjarakan sosial dan sebagainya, penjarak fizikal yang sedang dilaksanakan, tetapi itu tidak menyekat untuk kita melaksanakan sambutan bulan solat ini, kerana kita pasti akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu sangat penting untuk kita sama-sama mengekang pandemik COVID inilah, insya-Allah. InsyaAllah. Saya cukup tertarik dengan program-program yang telah dirangka dan juga direncana sebenarnya sambutan bulan solat peringkat kebangsaan ini. Ia cukup menarik dan dekat dengan masyarakat, bagaimana kita memberi penekanan terhadap solat ini merupakan satu tiang agama yang cukup penting untuk kita laksanakan, satu kewajipan untuk kita semua. Jadi Tuan, untuk masyarakat di luar sana mengetahui berkenaan program-program ataupun turut serta dalam program-program yang telah dirangka, adakah mereka boleh mengetahui di laman sesawang rasmi JAKIM atau bagaimana? Yang ini sebetulnya kita laman web JAKIM ataupun media sosial Facebook JAKIM ataupun Facebook di pihak Jabatan Agama Islam Negeri juga ada. Iaitu kita akan kongsikan bersama di situ apakah program yang boleh masyarakat di luar sana untuk mengikuti bersama. Dan sebetulnya besok lancaran sambutan bulan solat peringkat kebangsaan ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Kompleks Islam Putrajaya, di Putrajaya lah. Di situ kita akan libatkan semua negeri, dan selepas itu setiap negeri akan bersama-sama juga melancarkan di peringkat negeri. Jadi di situlah melalui hebahan itulah akan ditonjolkan apa pengisian program yang boleh diturut sama oleh masyarakat di luar sana lah. Dan yang pastinya kita melalui Facebook JAKIM, yang kita akan wawarkan setiap hari tentang fadilat solat dan apa-apa yang berkaitan dengan solat, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan solat. Sebab kadang-kadang mungkin ada juga yang berpandangan solat itu dah kewajipan. Betul. Kenapa perlu nak kempen-kempen? Sebetulnya yang dah solat tak ada masalah lah, dan memang dah ada solat bagi dia kan. Itu dah menjadi habit, kebiasaan, kelaziman dan kewajipan kepada mereka. Tetapi yang kita nak cuba dapatkan memberi penjelasan kepada mereka yang mungkin agak kurang perhatian mungkin sibuk dengan kerja dan sebagainya. Kerana kita dalam keadaan apa jua sekalipun, kita bekerja dalam bidang pertanian ke, dalam bidang mekanik ke, apa-apa saja. Yang pastinya bila tiba waktu, maka kita perlu menunaikan solat. Sebab itu, kita memilih hashtag Jom Solat. Itu sebagai tema kita. Kerana dalam keadaan ada pujua sekarang, bila sampai waktu, jom solat. Itulah kita jom solatkan kepada masyarakat, insya-Allah. Wow, cukup menarik tagline yang dipilih, hashtag Jom Solat. Untuk kita mencapai kejayaan, terlebih dahulu kita mesti mengerjakan kewajipan kita, iaitu menunaikan solat seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Mungkin ada juga yang berpandangan dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan sambutan bulan solat peringkat kebangsaan ini, ada juga yang mungkin mengetengahkan persoalan mengapa JAKIM tidak menekankan isu merapatkan saf terlebih dahulu berbanding menekankan kempen-kempen sebegini. Mungkin pencerahan daripada tuan. Ya, sebetulnya itu kita mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan dalam waktu yang sama memang itu usaha yang dilakukan. Dan pihak berkuasa agama di negeri mengambil pendekatan untuk mengambil orang kata panduan daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri, pihak yang bertanggungjawab, yang berautoriti. So maksudnya bukan kita tidak usahakan untuk memastikan untuk nak rapat solat tadi, tapi yang pasti sekali kita nak mengajak supaya umat Islam bersolat. Betul. Walaupun kita dalam tempoh SOP, mematuhi SOP. Kadang kita lihat di Masjid Surau, walaupun kita rapat sah, tetapi dalam masih lagi kosong masjid, kan? Jadi kita nak supaya masyarakat itu ke masjid, Yang soal itu memang usaha berterusan dilakukan, dan insya-Allah mudah-mudahan bila berakhirnya pandemik ini, dengan vaksinasi yang dah lengkap semua sekali, insya-Allah kita sampai ke arah untuk kembali normal di masjid, insya-Allah. Itu kita harus yakinlah. Betul. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan pandemik ini akan berakhir, dan kita berjaya untuk menghadapi situasi ini
dan apapun itulah kita nak membentuk jati diri ya. Umat Islam bila kita berdepan dengan situasi ini itu merupakan bukan halangan. Sebab itu benda yang orang kata mungkin yang agak ialah sesuatu yang dipersoalkan oleh masyarakat, tetapi yang lebih besar lagi adalah untuk kita menunaikan kewajipan. Betul, ya? betul. Insya-Allah. Ya. Itu antara penekanan utamalah. Mungkin sekali lagi Tuan boleh memberikan penekanan kepada isu sekarang ini, khususnya dalam kempen yang dilaksanakan ini dengan hashtag Jom Solat ini. Bagaimana pentingnya solat ini sebagai satu ibadah untuk kita semua umat Islam, untuk kita mencapai kejayaan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Tuan Haji. Betul. Itulah yang kita harapkan, matlamat kita. Ya, matlamat kita bersama. Bila kita adakan kempen solat ini, maka sudah semestinya harapan kita untuk memastikan masyarakat Islam kita dari pelbagai lapisan, ya, daripada kanak-kanak sehinggalah ke peringkat dewasa, ya, sehinggalah kepada warga emas, mereka dapat melaksanakan solat dengan sempurna melalui aktiviti program yang telah diatur oleh pihak JAKIM sendiri dan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Dan itulah harapan kita, insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini akan dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang tinggi, ya, untuk berdepan dengan pelbagai situasi. Itulah yang kita harapkan dalam keadaan sekarang ini, pelbagai cabaran yang kita hadapi sebetulnya, ya. Dan itu bukan alasan untuk kita meninggalkan kewajipan solat. Jadi kempen solat ini adalah untuk memberi kesedaran sebetulnya, memberi kesedaran kepada masyarakat, ya, bukan kata kita saja-saja buat kempen. Buat kempen ini perlu berterusan. Betul. Ya, perlu berterusan. Apa-apa pun kita kempen keselamatan jalan raya, ya. Apa-apa kempen yang dilakukan adalah untuk memastikan masyarakat umat Islam sentiasa diingatkan dengan kewajipan solat itu sendiri. InsyaAllah dengan kempen yang berterusan yang dilaksanakan berkenaan Jom Solat ini akan terus memperkasakan ummah kita untuk terus mencapai kejayaan bukan sahaja di dunia, malah juga kejayaan yang kita impikan di akhirat kelak, Tuan Haji. Lepas itu Tuan Haji, kita ingin sekali lagi mewar-warkan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagaimana untuk mereka turut serta berkenaan program-program di bawah sambutan Bulan Solat Kebangsaan, Tuan Haji. Itulah kita harapkan supaya masyarakat di luar sana ikutilah, ya, web JAKIM, ya, Facebook JAKIM yang kita sentiasa mewawarkan apa yang kita lakukan sempurna dengan bulan solat ini, insya-Allah, ya, dan melalui media sosial yang ada di negeri-negeri juga, iaitu yang menjadi hebahan kepada mereka untuk melihat apa yang perlu, yang sesuai untuk mereka ikuti, yang untuk memberi manfaat kepada mereka, dan ambillah kesempatan yang ada di mana-mana sahaja, yang melalui program yang telah diatur, dan program itu yang pastinya bukanlah program yang bersifat bulanan, ya, tetapi merupakan program yang berterusan, ya, di peringkat kita di seluruh Malaysia lah. Dan saya yakin semua masjid, ya, yang ada aktiviti yang tersendiri, yang telah pun disusun atur. Mungkin sempena bulan solat ini lebih kerap, ya, program dikhususkan tentang isu solat semata-mata. Ya, tetapi benda itu tidak terhenti di situ. Akan diteruskan lagi untuk pada bulan-bulan yang akan datanglah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik penonton, itulah pencerahan berkenaan sambutan Bulan Solat Kebangsaan 2022. Anda boleh mengetahui berkenaan program-program yang telah dirangka oleh pihak JAKIM di laman sawang rasmi pihak JAKIM sendiri, dan itu merupakan satu pemerkasaan untuk kita semua, khususnya umat Islam di Malaysia, khususnya untuk kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih mendekatkan kepada Yang Maha Esa. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Roslan Said, pengarah kanan dakwah JAKIM. Terima kasih Tuan Haji, atas perkongsian pada hari ini. Sudah pasti akan memberi manfaat yang cukup besar kepada kita, bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat. Sekarang ini penonton, saya ingin membawa